Pernah dengar tak nama Nabi ni? Mungkin tak pernah dengar. Tapi bila kita buka kitab Perjanjian Lama dalam safar sejarah, akan ada nama Nabi ni. Pada zaman dahulu, selepas kerajaan Israel dihancurkan oleh Raja Babylon yang bernama Bukhtansar, atau dalam buku-buku sejarah dinamakan sebagai Nebukadnezar. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Tak apalah. Baik. Nuzul ini sendiri bermaksud apa dia? Penurunan ataupun turun. Ada juga makna nuzul bermaksud berpindah. Tetapi hakikatnya bila kamu merujuk kepada kitab suci Al-Quran, kalimah nuzul ataupun kalimah asal dia nazala hampir disebutkan sebanyak 290 kali. Contoh umat-umat sebelum ni dibinasakan: umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Lut, umat Nabi Syuaib dan umat-umat yang lain. Malaikat yang mengerjakan perkara-perkara tersebut ialah malaikat Jibril. Baik, bila Allah perintahkan Jibril untuk menghancurkan sesuatu umat, maka waktu inilah dia buka satu sayap hak belah kiri tu. Bila Allah perintahkan hancurkan umat ni, musnahkan umat ni, baru dia buka satu sayap yang disembunyikan tu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam yang berkat dan penuh kemuliaan ini, kita sama-sama dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama duduk di dalam majlis ini. Dan mudah-mudahan kita mendoakan agar kita senantiasa dipayungi dan dinaungi oleh sayap para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sentiasa mencari pencinta-pencinta dan penuntut-penuntut ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah malam ini, sebagaimana tajuk yang ditaklifkan kepada saya berkenaan sejarah nuzulul Al-Quran dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Terlebih awal, terima kasih kepada pengerusi majlis, terima kasih juga kepada Ustaz Mursyid yang sudi menjemput saya untuk menyampaikan kuliah pada malam ini. Saya pun baru jumpa Ustaz Mursyid beberapa bulan yang lepas. Kami ni dah kawan lama, hampir tak jumpa hampir 23 tahun. Last kali saya jumpa dengan dia tahun 1995 di Nilampuri PBA, Pusat Bahasa Arab di negeri Kelantan, yang mana pada waktu tersebut kami ada dua grup.
Satu grup pelajar-pelajar Kelantan yang akan melanjutkan pelajaran ke bumi Jordan, dan satu grup pelajar-pelajar Kelantan yang akan melanjutkan pelajaran ke bumi Mesir. Kami perlu mengambil kursus intensif bahasa Arab di Pusat Bahasa Arab Dampuri hampir selama 3 bulan sekali dengan BTN, dan alhamdulillah antara yang nak ke Jordan Ustaz Mursyid dan yang nak ke Mesir pada tahun tersebut ialah saya sendiri. Baik, alhamdulillah pertemuan ini mengingatkan kembali nostalgia dan kisah-kisah lama antara kami. Kalau nak tahu saya dulu macam mana, tanya Ustaz Mursyid lah, bukan boroi macam hari ni. Tough sungguh. Okey. Baik, kita bermula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini adalah suatu seruan, suatu ajakan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia muslim yang mana mempunyai tingkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat garapan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sememangnya perintah-perintah yang terkandung di dalam rukun Islam yang 5, yang meliputi syahadah, yang meliputi salat, yang meliputi berpuasa, yang meliputi zakat dan juga amalan haji. Kebanyakan hal-hal tersebut diseru dan diajak oleh Allah dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kita harus mengenal secara pasti, walaupun mungkin ada di antara kita yang bergelar sebagai muslim tetapi yang tidak bergelar sebagai mukmin, yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, adalah menjadi satu perkara yang cukup berat untuk mereka menunaikan ketaatan kepada Allah, menerusi amalan-amalan tadi. Bayangkan adik-adik di luar sana, sesungguhnya ramai di antara saudara-saudara kita yang bergelar muslim tetapi mereka sanggup untuk meninggalkan amalan salat. Ada di antara saudara-saudara kita yang bergelar muslim tetapi mereka sanggup untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ada saudara-saudara kita yang bergelar muslim tetapi mereka lalai daripada mengeluarkan zakat-zakat yang menjadi kefarduan dan kewajipan ke atas diri-diri mereka. Dan begitu jugalah ada di antara saudara-saudara kita yang muslim tetapi tidak pernah memasang niat, walaupun mereka mempunyai harta yang banyak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan haji di Mekah. Ini menunjukkan kepada kita bahawa ketaatan-ketaatan dan bentuk-bentuk ubudiah kepada Allah, sama ada syahadah, sama ada salat, sama ada berpuasa, sama ada zakat, ataupun sama ada menunaikan haji di Mekah, memerlukan kepada manusia-manusia muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah mereka dapat menunaikan dan merealisasikan tuntutan-tuntutan dan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba bermakna ay furida, difardukan ke atas kamu kewajipan berpuasa sebagaimana kewajipan berpuasa ini juga telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kamu.
Ketahuilah bahawa sesungguhnya amalan berpuasa ini bukanlah sesuatu perkara yang baru datang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa juga bukan baru datang pada zaman sahabat. Berpuasa juga bukan baru datang pada zaman kita. Tetapi nas daripada Al-Quran ini cukup jelas memberitakan kepada kita bahawa amalan berpuasa ini sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tuntutan kepada umat-umat sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahawa sejak daripada zaman bapa yang pertama merujuk kepada Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah kepada junjungan para nabi dan para rasul, mereka menjalani ritual-ritual dan ibadah-ibadah puasa sebagaimana yang menjadi tuntutan mengikut era dan zaman mereka. Kita tidak dapat mengenal pasti sebenarnya secara jelas apakah bentuk, apakah kaedah, apakah cara, apakah praktikal yang dilalui melalui ibadah berpuasa ini. Adakah sebelum ini menyamai dengan cara, kaedah dan praktikal yang dilakukan sama seperti zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun zaman sahabat. Di dalam banyak riwayat disebutkan bahawa Nabi Allah Nuh alaihi salam berpuasa selama 3 hari dalam sebulan sebagaimana mengikuti puasa yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Begitu jugalah para nabi-nabi, para rasul-rasul yang lain juga menjalani ibadah puasa sebagai ketetapan kepada mereka dan kaum-kaum yang diwakili oleh mereka. Sebagai contoh, saya boleh tunjukkan beberapa perkara sebagai gambar aja. Boleh saya tulis kat papan putih? Okey. Contoh kalau kita melihat puasa-puasa umat terdahulu. Kalau kita melihat pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita juga ada zaman Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan kita juga ada zaman nabi-nabi yang disebut sebagai Nabi Nehemia. Ada Nabi Ezra, ada Nabi Daniel, dan ada Nabi Yesaya. Dan seterusnya berakhir dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik, kalau kita melihat Nabi Allah Musa alaihi salam diceritakan dalam kitab Keluaran. Bila saya sebut kitab Keluaran, dia merujuk kepada Taurat Nabi Allah Musa. Kitab Keluaran dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Exodus. Yang ini ada dalam fasa yang ke-32 ayat yang ke-48 menceritakan bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam berpuasa. Dan begitu juga dalam kitab Keluaran. Kitab Ulangan. Kitab Ulangan merujuk kepada dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Deuteronomy. Ini ada dalam fasa yang ke-9 ayat yang ke-18. Juga merujuk bagaimana kisah Nabi Allah Musa dan sahabat-sahabat beliau berpuasa. Baik, bila kita melihat kepada zaman seterusnya pemerintahan Nabi Allah Daud alaihi salam, kita tahu disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Antara puasa yang terbaik, bentuk dan praktikal ialah sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Allah Daud, iaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan kisah puasa Nabi Allah Daud dirakamkan dalam kitab Samuel, merujuk kepada Nabi Samuel, iaitu fasa yang ke-12, ayat yang ke-16 dan ayat ke-17 ada menceritakan tentang bagaimanakah bentuk puasa Nabi Allah Daud. Begitu juga dalam kitab Mazmur. Mazmur ni sama dengan Psalm, dan dia juga merujuk kepada Zabur Nabi Allah Daud. Di dalam Mazmur fasa yang ke-35, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 juga menceritakan bagaimanakah bentuk puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Juga masih dalam Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-10 juga menceritakan bagaimanakah bentuk puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Sekarang kita beralih kepada Nabi Nehemia. Pernah dengar tak nama Nabi ni? Mungkin tak pernah dengar. Tapi bila kita buka kitab Perjanjian Lama dalam safar sejarah, akan ada nama Nabi ni. Pada zaman dahulu, selepas kerajaan Israel dihancurkan oleh Raja Babylon yang bernama Bukhtansar, atau dalam buku-buku sejarah dinamakan sebagai Nebukadnezar. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Tak apalah. Baik. Pada zaman tu, orang-orang Bani Israel ni menjadi pelarian, menjadi orang-orang tawanan di bumi Babylon. Dan apabila selepas itu Raja Parsi, iaitu Cyrus the Great, Cyrus Agung telah mengalahkan Bukhtansar, maka dia mengumpulkan Bani Israel untuk pulang semula ke kampung halaman mereka di bumi Palestin. Dan ini berlaku dalam 3 kelompok, 3 golongan. Golongan pertama selesai. Golongan yang kedua untuk pulang semula diketuai oleh Nabi Ezra inilah golongan yang kedua. Manakala golongan yang ketiga diketuai oleh Nabi Nehemia. Dalam Nehemia disebutkan bagaimanakah bentuk Nabi Nehemia. Ayat yang fasa pertama, ayat yang keempat ada diceritakan bentuk dan praktikal puasa Nabi Nehemia. Begitu juga dengan Ezra sebagai contoh, disebutkan dalam The Book of Ezra fasa yang ke-8 ayat yang ke-21. Begitu juga The Book of Ezra fasa yang ke-10 ayat yang ke-6 disebutkan bentuk bagaimanakah puasa Nabi Allah Ezra, hampir-hampir sama menyamai dengan puasa Nabi Allah Nehemia. Bagaimana dengan Nabi Daniel? Nabi Daniel ini adalah antara 5 nabi-nabi besar di dalam agama Yahudi dan agama Kristian. Contoh, selain daripada Nabi Daniel, ada Nabi Asy'ariyah, ada Nabi Jeremia, ada Nabi Baruch, ada Nabi Daniel, dan seorang lagi saya tertinggal. Jadi ini adalah antara 4 selain daripada seorang lagi yang disebut nabi-nabi besar di dalam agama Kristian dan agama Yahudi. Dalam Nabi Daniel disebutkan dalam kitab Daniel fasa yang ke-9 ayat yang ke-3, dan juga Nabi Daniel fasa yang ke-10 ayat yang ke-3, bagaimanakah bentuk puasa yang dilakukan oleh Nabi Daniel. Begitu juga dengan Nabi Yesaya. Sebenarnya Nabi Yesaya ni terkandung nama ni, nama sama je ni. Asy'ariyah ni merujuk kepada Nabi Yesaya lah. Jadi jangan keliru, bukan personaliti yang berbeza, bukan individu yang berbeza, cuma sebutan dan ejaan berbeza. Kalau sebut Nabi Yesaya, kamu kena ingat dia juga merujuk kepada Nabi Asy'ariyah. Jadi di dalam Yesaya fasa yang ke-58
ayat yang keempat ada cerita. Fasal ke-58 ayat 6 hingga 7 pun ada menceritakan tentang bentuk puasa Nabi Allah Yesaya. Sampailah kepada Nabi Allah yang terakhir, ini ada disebut dalam Matthew. Kamu tahu tak 4 kitab utama Injil dalam Kristian selain Matthew? Ada Injil Luke, ada Injil Mark, dan ada Injil John. Dalam Matthew pasal ketiga ayat 1 hingga ayat 2 menceritakan bentuk dan kaedah serta praktikal bagaimanakah puasa Nabi Allah Isa alaihi salam. Bahkan ini merujuk kepada puasa-puasa dalam bentuk individu. Begitu juga diterangkan puasa Bani Israel secara umum dalam Safar para Hakim. Fasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Sekali lagi dalam kitab Nabi Jeremiah ni disebutkan bahawa orang-orang di Jerusalem dan kawasan sekitarnya berpuasa pada bulan yang ke-9 mengikut kalender mereka. Hampir-hampir menyamai orang Islam yang berpuasa juga pada bulan yang ke-9 dalam kalender Hijrah yang disebut bulan Ramadan. Dan ini dalam Jeremiah ada disebutkan Fasal 36 ayat yang ke-9 tentang bentuk-bentuk puasa. Okey, lenguh saya duduk. Baik. Itu adalah secara ringkas untuk kamu memahami bahawa sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul-Rasul dan umat-umat terdahulu juga pernah menjalani rutin satu ibadah yang disebut sebagai berpuasa. Tetapi ingat, bentuk, kaedah dan pelaksanaan mungkin berbeza dengan cara yang diamalkan oleh Nabi Muhammad, para sahabat dan seterusnya diwariskan kepada kita sampailah sekarang. Tetapi kita juga harus memahami, selain daripada apa yang saya tulis di papan putih itu, kita ada era-era yang disebut era Mesir kuno. Kita ada era yang disebut era Yunani kuno, era Romawi kuno, Nabi-Nabi Zoroaster, agama Majusi, agama Cina kuno, agama Jepun, agama Hindu, agama Buddha, agama Sikh, agama Jain, agama Shinto dan agama-agama yang lain juga ada ritual-ritual yang berbentuk seakan-akan seperti berpuasa, iaitu menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada bersama pasangan masing-masing, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jelas bagi kamu? Baik, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita keluar di bulan Ramadan mencapai satu lagi target daripada Allah. Satu penanda aras, selain daripada Muslim, kita nak jadi manusia yang beriman dan seterusnya nak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merujuk kepada kalimah takwa, secara ringkas, takrifan yang paling sederhana, takwa bermaksud taat menjalani setiap aturan-aturan dan perintah-perintah yang datang daripada Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang menjadi tegahan dan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat konteks ini, sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah sempena kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Sebagai contoh, kalau kita katakan bahawa sebenarnya hati-hati kita sepanjang bulan Ramadan ini memang cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang sebaliknya, tetapi kita mampu untuk menahan kerana nak meraih pangkat ketakwaan tadi. Kamu menahan diri kamu daripada makan, tapi sebenarnya hati kamu cenderung rasa nak makan ke? Bulan puasa rasa tak nak makan?
Memang kita akan rasa nak makan, hati cenderung Allah kalau boleh makan aku nak makan. Hati kita cenderung Allah dahaga kalau boleh minum nak minum. Musim sekarang ni tengah hari dia panas, petang dia panas, kalau boleh minum bestnya. Bagi yang ada pasangan masing-masing boleh bersama dengan pasangan masing-masing. Tidak ada penafian, tidak ada halangan, tidak ada cegahan. Memang hati kita cenderung. Tetapi kerana ada sifat ketakwaan tadi, mari je cubaan makanan, tidak aku berpuasa. Mari je cubaan minuman, tidak aku berpuasa. Mari je cubaan daripada pasangan, tidak aku berpuasa. Mari je cubaan daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa dan membatalkan puasa itu sendiri, tidak aku berpuasa. Ini adalah bentuk ketakwaan-ketakwaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala demi kita nak penanda aras ataupun target daripada Allah ini bila kita keluar di bulan Ramadan dan kita menjalani 11 bulan seterusnya, sama seperti pengamalan kita di bulan yang mulia ini. Okey, itu sebagai muqaddimah. Tak start lagi ni. Ni kita baru nak start ni. Baik, tajuk kita malam ni berkisar tentang nuzul Al-Quran. Apa makna nuzul Al-Quran? Kisah penurunan Al-Quran. Baik, sekarang yang kamu sudah kenal pasti dan menjadi kebiasaan bagi kamu, hampir setiap tahun kita menyambut nuzul Al-Quran pada tanggal ataupun tarikh berapa? Berapa Ramadan? 17 Ramadan. Baik, pada malam ini mengikut sejarah kita akan dapat melihat apakah peristiwa nuzul Al-Quran benar-benar berlaku pada 17 Ramadan ataupun berlaku pada tarikh yang lain. Baik. Ini saya padam boleh hafal dah kan? Okey, sejarah nuzul Al-Quran. Bila kita membicarakan tentang nuzul Al-Quran ataupun kisah penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat tidak dia sentiasa terkait dengan salah satu ilmu yang menjadi warisan daripada ulama-ulama dan seterusnya sampailah ke zaman kita. Selalunya perbahasan nuzul Al-Quran selalu dikaitkan dengan satu ilmu yang disebut ulumul Quran ataupun disebut ilmu Al-Quran. Dalam perbahasan ulumul Al-Quran banyak terkait dengan bab-bab. Antara yang paling penting ialah perbahasan tentang ulumul Quran, iaitu sejarah nuzulul Al-Quran. Dalamnya ada bab nasikh dan mansukh, dalamnya ada bab mujmal dan mutlak, dalamnya ada bab am dan khas, dalamnya ada bab makkiyah, madaniyah dan pelbagai lagi bentuk-bentuk ilmu yang terkandung di dalam ulumul Quran. Apapun bila kita membicarakan tentang nuzul Al-Quran, malam ni yang saya nak tekankan ialah dua perkara. Pertama ialah kita nak bincang tentang hakikat nuzul itu sendiri.
Dan yang kedua ialah tahap-tahap penurunan Al-Quran. Okey, bila sebut ulumul Al-Quran, antara kitab-kitab yang selalu dirujuk oleh ulama-ulama kita, yang pertama ialah Al-Itqan fi ulumil Quran. Yang ini adalah karangan Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah seorang ulama yang berasal daripada Asyut, Mesir. As-Suyuti ni bukan nama, tapi dia nama tempat. Di Mesir salah satu tempat tu nama dia Asyut. Jadi dia letak di belakang tu laqab atau gelaran dia Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua, kitab Manahilul Irfan. Manahilul Irfan ni karangan Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, yang digelar sebagai Syekh Az-Zarqani. Baik, bila kita melihat ni, banyak lagi kitab-kitab yang terkait dengan ulum Quran. Cuma saya sebut ni yang famous, yang popular dan selalu digunakan sebagai rujukan oleh ulama-ulama. Baik, bila kita melihat kepada hakikat nuzul, iaitu Syekh Muhammad Abdul Azim Zarqani menegaskan bahawa bila kita belajar tentang hakikat nuzul dan tahap-tahap penurunan Al-Quran, yakinlah kita bahawa dia sedang mengajar kita untuk mempercayai dan beriman kepada Alkitab. Dan yang kedua seterusnya, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekarang bila kita melihat keadaan ini, kita harus mengetahui bahawa pengajian kita tentang hakikat nuzul ini ialah berkaitan dengan apa? Pertama ialah nuzul ini sendiri bermaksud apa dia? Penurunan ataupun turun. Ada juga makna nuzul bermaksud berpindah. Tetapi hakikatnya bila kamu merujuk kepada kitab suci Al-Quran, kalimah nuzul ataupun kalimah asal dia nazala hampir disebutkan sebanyak 290 kali. Sama ada guna nazala ataupun guna nuzul ataupun guna yanzilu, dia berjumlah 290 kali. 290 kali ni bukan semata-mata merujuk kepada elemen yang terkait dengan Al-Quran, tetapi merujuk kalimah penurunan ataupun berpindah secara umum. Termasuk bila Allah menceritakan Allah lah yang menurunkan hujan daripada langit. Ada tak kalimah turun? Ada juga, termasuk dalam ayat ni. Bila sebut dengan Al-Quran pun juga termasuk dalam ayat ni, dan pelbagai lagi kes-kes lain yang terlibat dalam elemen penurunan dan elemen berpindah ataupun perpindahan itu sendiri. Sekarang hakikat nuzul ni yang kita nak bincang ialah nuzul Al-Quran ni berlaku dalam beberapa tahapan. Ada ulama yang membahagikan kepada 3, ada ulama yang membahagikan kepada 2. Tapi untuk jadi lebih senang kepada adik-adik sekalian, saya sarankan kita ambil yang lagi mudah, yang lagi fleksibel, iaitu 2. Contoh hak kata 3, yang pertama, Al-Quran ini datang daripada Allah dan terus ke Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah
Baitul Izzah inilah disebut sebagai langit dunia. Dan yang ketiga, dari Baitul Izzah ini diambil secara berperingkat oleh Jibril alaihi salam, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita tengok yang pertama ini adalah bersifat umum, dan ini ada terkandung di dalam ayat bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Sekarang kita tengok daripada Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Yang ni hak kita nak bincang. Yang ni bersifat sekaligus. Yang ni bersifat bertahap. Maksud sekaligus, daripada Lauh Mahfuz, Quran yang berjumlah 30 juzuk diturunkan secara serentak, secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia. Hak ni berlaku sekaligus. Tapi bila Jibril alaihi salam ambil setiap ayat-ayat Al-Quran di Baitul Izzah, dan bila nak diberikan kepada Nabi Muhammad, bukan sekaligus tetapi secara bertahap, sebagaimana ayat pertama yang turun pada Nabi daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walaupun kita tahu jumlah sebenar surah Al-Alaq berkandung 19 ayat. Baik, sekarang ni hakikat nuzul yang kita nak bincang, konteks yang kedua ni ke konteks yang ketiga sebenarnya? Nuzul hak kita nak bincang ni hak sekaligus ke hak bertahap? Hak sekaligus ke hak bertahap? Okey, angkat tangan hak sekaligus. Hakikat nuzul hak sekaligus. Oh, seorang pun tak ada angkat tangan. Yang ketiga, bertahap. Tadi tak ada seorang angkat, hak ni tak penuh pula. Hak ni. Hakikat nuzul ni hak yang kedua ni. Hak turun malam Lailatul Qadar daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Sebenarnya malam tu juga sekali dengan penurunan wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Itulah hakikat nuzul sebenar yang kita nak bincangkan. Baik, hafal dah kan? Ke ada lagi nak tulis? Tulis dulu. Kita bagi sederhana, saya nak bagi berat-berat pun takut kamu tak boleh terima. Okey, boleh? Okey. Okey, asas ayat yang berkaitan dengan kisah nuzul Al-Quran sekurang-kurangnya ada 3 ayat yang utama. Yang pertama, Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Okey, ayat yang kedua dalam surah Al-Qadar. Ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Ayat yang ketiga surah Ad-Dukhan. Ayat yang ketiga. Inna anzalna fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Okey. Ini adalah 3 ayat. Baqarah 185, Al-Qadar ayat 1 dan Ad-Dukhan ayat 3 yang menjadi base ataupun paksi kepada penceritaan dan pengkisahan sejarah nuzul Al-Quran. Baik, yang pertama, di bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Ingat satu lagi clue, bulan apa? Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Dan antara hikmah diturunkan Al-Quran ada 3 yang Allah jelaskan pada ayat berikutnya. Yang pertama, hudan, sebagai petunjuk bagi manusia, 1. Yang kedua, wabayyinatin minal huda, iaitu keterangan-keterangan yang menguatkan, yang memperteguhkan, yang memperkukuhkan petunjuk-petunjuk tadi. Dan yang ketiga, wal furqan, untuk membezakan yang hak dan yang batil, membezakan yang betul dan yang sah, membezakan yang baik dan yang buruk. Okey, ini adalah antara 3 hikmah diturunkan Al-Quran. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Baik, kamu pernah belajar tak serba sedikit tentang malaikat yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad merujuk kepada malaikat Jibril. Jibril ada berapa sayap? Ada berapa ratus? 600 sayap. 600 sayap Jibril. Di sebelah kanan tu ada 1 sayap yang disembunyikan. Di sebelah kiri pun ada 1 sayap yang disembunyikan. Bila masa kedua-dua sayap, 1 kanan 1 kiri, yang akan dibuka dan dikeluarkan oleh Jibril. Satu peringatan ustaz nak bagi tahu, Jibril ini selain tugas utama dia menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad daripada Allah, antara tugas utama Jibril yang lain ialah membinasakan umat-umat dan manusia-manusia yang ingkar kepada Allah. Contoh umat-umat sebelum ni dibinasakan: umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Lut, umat Nabi Syuaib dan umat-umat yang lain. Malaikat yang mengerjakan perkara-perkara tersebut ialah malaikat Jibril. Baik, bila Allah perintahkan Jibril untuk menghancurkan sesuatu umat, maka waktu inilah dia buka 1 sayap hak belah kiri tu. Bila Allah perintahkan hancurkan umat ni, musnahkan umat ni, baru dia buka 1 sayap yang disembunyikan tu. Tapi 1 sayap yang belah kanan tu Jibril hanya buka sekali saja dalam setahun, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Jibril akan turun dan buka sayap dia sekali dengan sayap sebelah 1 yang disembunyikan tadi. Baik, ini menunjukkan kepada kita Quran ni bulan Ramadan, patu pula khusus dia malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Sebab itulah ustaz sebut tadi, hakikat nuzul ni berlaku pada nombor 2. Sebab hak malam Lailatul Qadar itulah turun sekaligus. Kalau kita ambil pilihan nombor 3, hak turun pada Nabi bukan hanya malam Lailatul Qadar, tapi hak tak Lailatul Qadar turun tak pada Nabi? Turun juga. Ada waktu Nabi duduk di Mekah, bukan bulan Ramadan. Ada Nabi duduk di Madinah, bukan bulan Ramadan.
sebab kita selalu mentakrifkan mana-mana ayat Al-Quran yang turun pada Nabi sebelum hijrah ke Madinah dikenali sebagai ayat Makkiyah. Ayat-ayat Quran yang turun pada Nabi selepas peristiwa hijrah dikenali sebagai ayat-ayat Madaniyah. Tetapi tidak cukup setakat itu, sebab kadang-kadang ada ayat-ayat yang turun pada Nabi. Nabi bukan berada di Mekah, Nabi bukan berada di Madinah, tetapi berada di antara keduanya dan berada di tempat luar selain Mekah dan Madinah. Kadang-kadang ada ayat Quran turun pada Nabi perbahasan waktu siang ke turun, waktu malam ke turun. Ada perbahasan musim panas ke turun, musim sejuk ke turun. Ada perbahasan waktu siang ke waktu malam. Ada perbahasan dalam kota ke di luar kota. Ada perbahasan Nabi bersendirian atau Nabi bersama sahabat. Ada perbahasan Nabi bersendirian atau bersama isteri baginda panjang. Ini adalah bentuk-bentuk perbahasan untuk mencerakinkan Makkiyah dan Madaniyah dalam konsep ilmu ulumul Quran ni. Hak ni nanti kamu dewasa, kamu masuk bidang pengajian yang kamu minat, kamu belajar, insya-Allah kamu akan faham. Okey, yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkati, merujuk kepada malam Lailatul Qadar. Dan sesungguhnya kami sentiasa memberi amaran dan peringatan. Moga-moga kamu tidak termasuk di dalam golongan manusia-manusia yang diazab Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak turun Al-Quran, kita tak ada manual. Kalau Allah tak turun Al-Quran, kita tak ada panduan. Jadi bimbang takut diazab oleh Allah, Allah sayang kat kita, dia turunkan Al-Quran. Jadi ingat, ini adalah base penceritaan tentang nuzul Al-Quran. Sekarang kita nak bergerak kepada perkara yang paling penting untuk menilai dan menentukan tarikh sebenar yang berlaku peristiwa nuzul Al-Quran. Tadi kamu sebut di Malaysia ini sinonim dan kebiasaannya kita menyambut pada malam 17 Ramadan. Baik. Sebenarnya kalau kita meneliti perbahasan-perbahasan ulama, hampir ada 5 pandangan. Hampir ada 5 pandangan. Pertama, ada yang kata 17 Ramadan. Kedua, ada yang kata 7 Ramadan. Ketiga, ada yang kata 18 Ramadan. Keempat, ada yang kata 21 Ramadan. Dan kelima, ada yang kata 24 Ramadan. Tetapi yang banyak menjadi pegangan oleh ulama-ulama sirah dan sejarah berkisar antara 17 dan 24 Ramadan. Dan insya-Allah berbekalkan sedikit ilmu yang Allah kurniakan, pada malam ini saya nak berkongsi agar kita sama-sama dapat memahami dengan baik manakah kita rasa yang paling tepat untuk kita pegang pada peristiwa dan kes berlakunya peristiwa nuzul Al-Quran. Kita ambil pandangan yang pertama yang kata 17 Ramadan. 17 Ramadan ini dipegang oleh sebahagian besar ulama-ulama sirah dan ulama-ulama sejarah yang lain. Bukan kesemuanya, sebilangan besar. Tetapi antara yang paling famous dan popular ialah seorang ulama yang bernama Syekh Khudari. Syekh Khudari telah mengarang dalam satu kitab yang bertajuk Muhadarat Tarikh
al-umamul islamiyah. Okey. Dalam ni kita tengok ada salah seorang pengarang kitab sirah yang bergelar Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, yang terkenal dengan kitab sirah dia yang bernama Rahiq Al-Makhtum. Dalam kitab tersebut, muka surat 77, dibahaskan bahawa Syekh Khudari ini mengambil satu periwayatan daripada seorang imam yang disebut Imam Waqidi. Imam Waqidi ini adalah antara contoh salah seorang penulis sejarah pada period mutaqaddimin, iaitu period permulaan, yang mana beliau mengambil riwayat bersanad dengan Abu Ja'far Al-Baqir, yang mana Abu Ja'far Al-Baqir mengatakan bahawa peristiwa nuzulul Al-Quran ini berlaku pada hari Isnin, bersamaan 17 Ramadan, dan dia sebut juga berkemungkinan berlaku 24 Ramadan. Jadi Syekh Khudari ini berpegang dengan kata-kata daripada Imam Waqidi ini, yang mana dia meriwayatkan secara bersanad sampai kepada Abu Ja'far Al-Baqir, yang menyebutkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Quran pada hari Isnin bersamaan 17 Ramadan, dan dia buat dalam kurungan klausa berkemungkinan juga tarikh tersebut adalah 24 Ramadan. Dan ini kita dapat ikuti perbahasannya di dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Pernah dengar tak kitab ni? Karangan siapa? Bidayah wan Nihayah, karangan Imam Ibnu Katsir. Okey, perbahasan Imam Ibnu Katsir dalam kitab ni boleh rujuk pada jilid yang ketiga, muka surat yang ke-6. Ada perbahasan tentang kata-kata Imam Waqidi yang mengambil periwayatan bersanad sampai kepada Abu Ja'far Al-Baqir, jatuh pada hari Isnin 17 Ramadan ataupun bersamaan dengan dia memilih berkemungkinan 24 Ramadan. Baik, bila kita lihat satu benda ni, kita akan dapat melihat satu lagi kenapa mereka menggunakan dalil untuk menguatkan hujah dan pegangan mereka berlaku pada 17 Ramadan. Siapa ada Quran atau ada phone application Al-Quran, rujuk kepada surah Al-Furqan ayat 41. Ayat 41, ayat ni di tengah, in kuntum in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Okey, rujuk Al-Furqan ayat 41 anak habis tu, dia sebut in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, merujuk kepada Nabi Muhammad, di hari yang membezakan antara hak dan batil, iaitu hari pertemuan dua golongan. Yang ni sebenarnya merujuk kepada peristiwa Perang Badar. Peristiwa Perang Badar yang berlaku pada 17 Ramadan. Okey, baik. Di dalam banyak-banyak kitab sirah sebagai contoh, selalu kita menggunakan sirah Ibnu Hisham. Tapi ada lagi sirah-sirah besar, sirah Al-Halabiyah. Ada sirah Ad-Damsyiki. Ada sirah Ad-Dimyati. Ada Nurul Yakin. Ada Rahiq Makhtum. Ini contoh-contoh Baik, dalam sirah Ibnu Hisham mengambil periwayatan daripada gurunya, iaitu Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni ada dua pandangan. Ada ulama-ulama yang menolak beliau, dan ada juga ulama-ulama yang memperakui beliau. Yang termasuk memperakui beliau ialah imam mazhab kita, iaitu Imam Asy-Syafi'i, yang selalu mempertikai dan menolak tu lebih mengarahkan mereka menganggap bahawa Ibnu Ishaq ni lebih cenderung dan condong kepada aliran Syiah. Baik, tak apa. Dalam kitab sirah Ibnu Hisham, kalau kamu buka jilid yang pertama, muka surat 239 hingga 240, ada diperbahaskan permasalahan tersebut, yang mana Ibnu Ishaq menyebut bahawa ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad merujuk kepada Baqarah 185. Ibnu Ishaq juga merujuk kepada Inna Anzalna Al-Qadar ayat 1, dan juga dia merujuk kepada Furqan ayat 41. Di sini berlaku sedikit kekeliruan, seolah-olah ada unsur-unsur dan elemen untuk menyatukan kalimah asal Al-Furqan yang merujuk kepada Quran dan Ramadan dengan Yaumal Furqan. Sini ada sedikit kekeliruan. Jadi seolah-olah ada unsur dan elemen nak menyatukan dua benda ni. Sedangkan Al-Furqan dan Yaumal Furqan adalah benda-benda yang berasingan dan berbeza. Hak ni memang merujuk kepada sifat hikmah Al-Quran, tetapi Yaumal Furqan merujuk kepada peristiwa Perang Badar. Jadi bila Perang Badar ni, yang pertemuan dua kelompok ni berlaku 17 Ramadan, mereka juga mengkiaskan bahawa Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Pada ini berlaku sedikit kekeliruan. Boleh faham Okey, tapi tak apalah. Maksudnya inilah hakikat sebenar yang kita boleh faham tentang pandangan ulama, terutama Syekh Qudari berkenaan dengan pilihan mereka untuk menetapkan nuzul pada 17 Ramadan. Selesai. Yang kedua, 7 Ramadan tak ada perbahasan. Ini adalah pandangan Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri. Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, kitab dia yang ni, kitab sirah yang bernama Rahiq Makhtum. Sebenarnya dia adalah ulama zaman moden. Sebenarnya pada zaman beliau dipertandingkan kepada mana-mana ulama dan cendekiawan Islam untuk diadakan acara pertandingan menulis kitab-kitab sirah. Dan kitab sirah yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri dari India, dia ulama India ni, Rahiq Makhtum ni mendapat tempat yang
pertama, dianggap terbaik untuk zaman ini. Jadi salah satu pandangan Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri ialah nuzul Quran berlaku pada 17 Ramadan. Dan juga pandangan yang ketiga datang daripada individu yang sama. Ini adalah pandangan semata-mata. Baik, sekarang kita pergi kepada yang ke-21. Yang 21 ni memang salah satu pandangan Syekh Safiur Rahman sendiri, tapi dalam tiga ni dia lebih memilih kepada yang 21. Walaupun ini juga salah satu pandangan dia. 18 juga salah satu pandangan dia. 21 juga salah satu pandangan dia. Tetapi dia lebih memihak dan merujuk kepada 21 Ramadan. Why? Di samping ada ulama-ulama lain, ulama-ulama sirah dan sejarah juga menetapkan berlaku pada 21 Ramadan. Baik, saya padam ni ya. Okey, kita pergi yang nombor 4, 21 Ramadan. Apa hujah-hujah untuk menguatkan mereka? Yang pertama, hujah hak kata 21. Yang pertama, merujuk kepada kisah dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud bangkit di sini bukan dilahirkan Nabi, tapi diangkat Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Kalau tarikh lahir Nabi 20 April 570, ada kata 20 April 571 Masihi. Biarlah tu. Tapi diangkat Nabi jadi Nabi dan Rasul ini pada hari Isnin, bulan Ramadan. Isnin bulan Ramadan. Cuba yang ni tambah 40 tahun, kan Nabi diangkat jadi Nabi 40 tahun, dia berlaku pada 610 Masihi. Isnin bulan Ramadan 610 Masihi. Dan ini ada keterkaitan dengan hadis seorang sahabat Nabi yang bernama Qatadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain, yang menyebutkan bahawa berlaku peristiwa nuzul Al-Quran bersandarkan kepada hadis Qatadah riwayat Imam Muslim, berlaku pada hari Isnin 21 Ramadan 610 Masihi. Jadi hujah yang kedua juga ada keterlibatan dengan penggunaan kaedah takwim. Mereka kira bahawa pada hari Isnin bulan Ramadan 610 berkemungkinan akan jatuh pada 4 tarikh. Sama ada dia boleh jatuh 7 Ramadan, sama ada dia boleh jatuh 14 Ramadan, sama ada dia boleh jatuh 21 Ramadan, sama ada dia boleh jatuh 28 Ramadan. Dan mereka mengaitkan dengan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan kebiasaan nuzulul Al-Quran malam Lailatul Qadar jatuh pada malam genap ke malam ganjil? Malam ganjil. Jadi mereka memilih 21 Ramadan untuk menguatkan hujah mereka. Dan mereka menggunakan ayat inna anzalna fi lailatul qadar tadi digabung dengan hadis Qatadah, digabung dengan penggunaan kaedah takwim. Lalu mereka menetapkan nuzul Quran berlaku pada 21 Ramadan. Okey.
Selesai bab 21. Sekarang kita nak pi yang terakhir, 24 Ramadan. Baik, Ustaz nak tulis kat mana? Ustaz tulis sinilah. Okey, yang kata 24 Ramadan ni ramai. Hampir sebahagian besar ulama-ulama sirah, ulama-ulama bidang lain juga memilih 24 Ramadan. Apakah dalil, apakah hujah, apakah keterangan yang digunakan oleh mereka? Yang pertama ialah mereka meriwayatkan satu hadis marfu' bertaraf sahih. Baik, hadis ni, hadis yang Ustaz nak sebut ni ada dalam Musnad Imam Ahmad. Okey, boleh rujuk jilid keempat muka surat 107. Satu lagi kitab Imam Baihaqi. Sini jilid ke-9 muka surat 188, Sunan Kubra. Okey, dalam kedua-dua tempat ni ada banyak lagi, ada Imam Tabari dan imam-imam lain. Tapi dalam Musnad Imam Ahmad menyebutkan, Imam Ahmad berkata, sesungguhnya telah memberitakan kepada aku Abu Sa'id. Ni kata Imam Ahmad, Abu Sa'id Maula Bani Hashim telah menceritakan kepada aku sesungguhnya Imran Abdul Awwam meriwayatkan daripada Qatadah meriwayatkan daripada Abu Malih meriwayatkan daripada Wasilah, ni sahabat Wasilah bin Al-Asqa. Dan Wasilah bin Al-Asqa mendengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda, ni suhuf Nabi Ibrahim. Pernah dengar suhuf? Kamu baca surah Al-A'la yang hujung sekali, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Nabi kata suhuf Nabi Ibrahim turun pada malam pertama bulan Ramadan. Ni Ramadan. Nabi juga sebut Taurat Nabi Musa turun pada malam ke-6 bulan Ramadan. Injil Nabi Isa turun pada malam 13 bulan Ramadan. Dan Al-Furqan, yakni merujuk pada Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad pada malam 24 Ramadan. Okey, jelas? Okey, asal muasal dia hadis marfu' sahih ni ada dalam Musnad Imam Ahmad, Imam Baihaqi, muka surat dan jilid Ustaz dah sebut. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Sa'id Maula Bani Hashim, yang mana dia meriwayatkan Imran Abdul Awwam, riwayat dari Qatadah, riwayat dari Abu Malih, riwayat dari sahabat Nabi Wasilah Al-Asqa sampai kepada Rasulullah. Rasulullah sebut suhuf Nabi Ibrahim diturun malam pertama, Taurat Musa diturun malam ke-6, Injil Nabi Isa malam ke-13, dan Al-Quran pada malam 24 Ramadan. Dan ini juga
diperkuatkan oleh kata-kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ni bermazhab Syafi'i. Dia adalah imam yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari yang disebut Fathul Bari itu. Bukan nama orang ya, nama kitab. Ada seorang lagi yang kita kata yang selalu bertentangan dengan dia ialah Imam Badruddin Al-Aini, juga mengarang Sahih Bukhari yang bertajuk Umdatul Qari. Ni ulama sezaman Yang ni ulama Hanafi. Okey, ingat betul-betul ya. Sezaman ada seorang Imam Ibnu Hajar Asqalani mazhab Syafi'i, Imam Badruddin Al-Aini mazhab Hanafi. Dua-dua syarah Sahih Bukhari. Kalau Imam Ibnu Hajar Fathul Bari, Imam Al-Aini Umdatul Qari. Baik. Dia menyebutkan bahawa hadis ini sesuai dengan ayat-ayat yang diturunkan 3 tadi. Hadis ni sesuai dengan apa ayat yang pertama? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Hadis ni juga sesuai inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hadis ini juga sesuai dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Dan dia mengatakan bahawa nuzul Al-Quran berlaku pada malam 24 Ramadan yang diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke mana tadi? Baitul Izzah. Dan malam tu juga dari Baitul Izzah diturunkan wahyu yang pertama kepada Rasulullah, merujuk kepada Iqra bismi rabbikal ladzi tu. Yang ni boleh rujuk Fathul Bari jilid yang ke-8 muka surat 621, kamu boleh tengok perbahasan ni. Baik, ada seorang lagi imam yang disebut Imam Tabari. Imam Tabari ni antara imam tafsir period awal, period mutaqaddimin, antara imam-imam yang awal. Tafsir dia disebut Jami'ul Bayan. Dia juga menyebut bahawa salah seorang tabi'in besar iaitu Sa'id bin Jubair meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas ni? Sahabat Nabi merangkap sepupu Nabi, mengatakan bahawa 24 Ramadan adalah tarikh dinuzulkan Al-Quran daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Imam Tabari sebut dalam kitab tafsir dia Jami'ul Bayan, buka jilid yang ketiga muka surat 445, ada keterangan pasal ni. Ada seorang lagi imam iaitu Imam Qurtubi. Imam Qurtubi, Syekh Mursi ingat tak tafsir Imam Qurtubi, Jami' li Ahkamil Quran? Ni kitab tafsir dia, Jami' li Ahkamil Quran. Dia meriwayatkan bahawa inilah yang dijadikan hujah yang kuat dan juga dalil yang kuat oleh Imam Hasan Al-Basri. Buka tafsir dia jilid yang kedua muka surat 198, perbahasan ini. Okey, jelas. Sekarang ni kita nak pilih mana di antara kelima-lima ni yang paling kuat, yang paling boleh kita guna pakai untuk menetapkan tarikh sebenar berlakunya nuzul Al-Quran. Yang pertama kata 17 tadi berlaku sedikit kekeliruan. Sebab yang pertama tadi dia merujuk kepada kalimah Al-Furqan pada Al-Quran
dengan memasukkan elemen Yaumal Sebenarnya Yaumal Furqan merujuk kepada peristiwa perang Badar. Sama ke tak sama? Tak sama. Jadi kekeliruan ini sedikit mencacatkan, merencatkan untuk kita menetapkan berlaku pada 17 Ramadan. Kalau nak ambil yang ni memang hanya ijtihad semata-mata. Nak ambil yang ni pun ijtihad semata-mata. Dan kalau kita nak ambil yang 21 Ramadan, yang mana tadi 21 Ramadan ni kamu boleh buka Syekh Safi Rahman Barakfuri muka surat 77, ada perbahasan tentang ni. Dia hanya menggunakan dalil hadis Qatadah menyebut 21 Ramadan dan dikaitkan dengan hari-hari ganjil. Tetapi kita harus faham bahawa Allah tidak menetapkan berlakunya malam Lailatul Qadar hanya pada hari yang ganjil. Ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan dan penguat untuk menguatkan hujah-hujah mereka. Tetapi mereka hanya menggunakan ijtihad semata-mata. Tetapi yang terakhir, kekuatan pertama ialah kerana hadis ini ialah hadis marfu' yang sahih. Dan ini diiktiraf oleh semua ulama-ulama hadis. Dan kita pun disarankan di dalam kita nak menetapkan satu perkara dalam agama kena mendahulukan Al-Quran dan hadis. Dan hadis yang menjadi kekuatan kita ialah hadis Wasilah bin Al-Asqa ini. Dan jelas disebut oleh Syekh Ahmad Syakir bahawa sanad dia sahih. Yang kedua, matan hadis ni jelas menyebut Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada jelas sebut malam 24 Ramadan. Dan yang ketiga, diperkuatkan dengan 3 orang imam besar, Ibnu Hajar, Tabari dan Imam Al-Qur. Satu lagi 17 Ramadan yang disebut Imam Waqidi tadi. Baik, mengikut ulama jarah wa ta'dil, iaitu ulama-ulama untuk menilai seseorang perawi, Imam Waqidi ni nama betul dia ialah Muhammad bin Umar bin Waqidi Al-Aslami. Dan dia wafat pada tahun 207 Hijrah. Dia dinilai oleh ulama-ulama jarah wa ta'dil sebagai lemah. Dengan bahasa mudah, matruk. Iaitu ditinggalkan periwayatan-periwayatan daripadanya. Ini salah satu kelemahan yang berdalilkan 17 Ramadan daripada perkataan Imam Waqidi yang mengambil daripada siapa tadi? Abu Ja'far Al-Bakir tadi. Jadi bila ustaz sebutkan kamu secara ringkas, secara sederhana ni, agak-agak kamu nak pegang yang mana? Agak-agak dulu. Baik, 24. Tapi tak kisahlah, walaupun kita di Malaysia meletakkan 17 Ramadan, kita tidak menyalahkan. Tapi mari 17 kita sambut, mari berapa pun kita sambut. Walaupun hakikat sebenar kita juga masih samar-samar, tetapi untuk melihat kekuatan hujah, kekuatan dalil, kita lebih memilih untuk menerima 24 Ramadan. Dan kita bersikap berlapang dada, tidak meleceh-lecehkan, tidak merendah-rendahkan, tidak mempermain-mainkan pandangan-pandangan daripada ulama-ulama yang lain. Ingat satu benda. Okey, boleh? Bila boleh, nak habis tu maknanya tak? Oh, ustaz pun letih ni. Ada banyak kerja lagi ni. Lepas ni makan apa? Kata ada laksa kan? Betul ke tak? Tak tahu lah? Tak apalah. Okey, elok-elok je pukul 11. Jadi ustaz nak buka soalan pun sebab dah lewat, tak apa. Lepas ni kita sembang, nak tanya-tanyalah. Kita berfoto, bersuah foto, berselfie insya-Allah. Jadi memandangkan masa dah menjejakkan ke pukul 11 2 minit, dan insya-Allah ustaz datang ni untuk memberitakan, memberi penerangan di tahap yang ustaz kira sederhana dan boleh difahami
oleh anak-anak sekalian. Akhir kalam, apa yang baik datang dari Allah dan apa yang lemah dan kurang itu datang daripada diri ustaz sendiri. Sekiranya ada kesilapan-kesilapan dan kesalahan mungkin pada tutur kata yang kurang menyenangkan kamu, ustaz menyusun 10 jari memohon kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.